jika kalian tanyakan kepada mereka, jika kalian tanyakan kepada mereka yang buat perkataan kufur tadi, la yaqulunna, nescaya mereka berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami ni main-main, kami gurau, relax takkan sikit-sikit gurau pun kufur. Sebagian orang akhir zaman ramai bercakap macam tu, bukan akhir zaman je, daripada zaman Nabi SAW. Relax kami gurau je. Dia kata. Maka Allah Ta'ala jawab, Nabi Allah Ta'ala perintah Nabi yang cakap, maknanya benda ni dah berlaku zaman Nabi, bukan zaman kita je. Zaman Nabi dah berlaku 1400 tahun lepas. Kerana ayat ni Allah Ta'ala perintah Nabi. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nescaya mereka akan berkata, kami gurau, kami main-main je. Kul. Kul tu kepada siapa? Kepada Nabi. Khitab kepada Nabi. Itu Allah Ta'ala perintah Nabi. Kul. Katakan balik kepada mereka. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya dan sekalian yang terkait dengan syariat ini, kamu buat main-main, istihza', tastahzi'un, la ta'ta'ziru, la ta'ta'ziru. Jangan mohon excuse, jangan kata, gurau tak ada apa, main-main tak ada apa. La ta'ta'ziru. Ini bukan suatu keuzuran. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kufur setelah kamu beriman. Maknanya ayat ini bukan tuju pada orang yang dah sedia kafir asli, tak. Ayat ni tuju kepada orang tu dulu dia beriman, qad kafartum ba'da imanikum. Setelah kamu beriman, kamu telah jatuh kufur. Maknanya orang yang beriman, dia buat main ayat Quran, dia buat main hadis Nabi, dia buat main nama Allah, dia buat main malaikat, dia buat main Nabi, dia buat main hukum syarak, gurau, dia telah jatuh kufur setelah dia beriman. Gurau senda bukan pengecualian. Meskipun hati dia kata, aku tak i'tikad pun arak tu halal, aku cakap je, gurau je. Tak, itu tidak dikecualikan. Bukan pengecualian. Kerana apa? Kerana hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW telah menyebut, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yahwi biha finnari ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghrib. Seorang hamba tu tidaklah dia bercakap suatu perkataan yang dia pandang perkataan tu la yara biha ba'sa. Dia pandang perkataan tu, alah tak ada apa-apalah. Tak ada apa-apalah. Ini biasa je, relax bro, gurau. Yahwi biha finnar. Dicampakkan di dalam api neraka, apa jarak tu ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Lebih jauh di antara timur dan barat. Dalam hadis yang lain disebut innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha finnari 70 kharifa. 70 tahun dalamnya api neraka. Sebab satu perkataan je. Sebab satu perkataan je. Sebab tu kita dengan anak-anak, dengan isteri, dengan kawan, kena ajar benda ni. Supaya apa? Supaya mereka tidak melakukan perkara yang boleh menjatuhkan mereka dalam keadaan riddah. Kalau kita sayang mereka, ajarkan mereka akidah. Bukan biarkan mereka, tak apa kau nak cakap, tak apa. Aku tak kata kau kufur, aku tak kata kau murtad. Kau cakaplah apa kau nak cakap pun. Bukan itu cara berkasih sayang. Kerana Nabi sebut dalam hadis, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Terbina dengan nasihat. Nasihat mereka. Bagi tahu kepada mereka, jangan ucap perkataan ni, jangan ucap perkataan ni. Kalau dah buat, kena mengucap balik 2 kalimah syahadah. Bukan bermakna bila kita kata, kau dah melakukan ni, kau kena mengucap balik 2 kalimah syahadah. Maknanya aku pula yang jadi ekstrim kerana subhanallahil azim. Ini bukan isu ekstrim tak ekstrim sebagaimana golongan khawarij yang dia kata, kafir, semua kafir. Ni kafir, undi tu sana kafir, yang ni sokong, yang ni kafir. Kemudian angkat senjata, perang, saudara, bunuh umat Islam. Itu khawarij. Ulama jelaskan perkara ni bukan untuk kita menjadi seperti khawarij, tak. Ulama jelaskan perkara ni supaya kita saling nasihat menasihati, tegur menegur. Mana yang tak betul kita tegur supaya kita timbul rasa kasih sayang antara satu sama lain. Teguran itulah kasih sayang. Teguran itu yang kasih sayang. Jadi dalam masalah ni kita kena lebih berhati-hati dalam masalah perkara-perkara yang melibatkan riddah ni, melibatkan kekufuran ni. Maka tidak dikecualikan orang yang dia ucap perkara tu tapi dia tak meyakini perkara tersebut. Meskipun dia tak meyakini perkara tersebut, tapi ucapan tu adalah daripada diri dia. Yang mana
memang daripada kehendak dia, bukan dia tersasul. Memang sengaja dia ucapkan. Tersasul tu cerita lain. Ini kita cerita bukan tersasul, sengaja dia ucapkan. Maka tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara lisan kita. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada beberapa perkara yang dikecualikan daripada riddah. Ada beberapa perkara yang dikecualikan daripada riddah. Antara perkara yang dikecualikan, antara perkara yang dikecualikan, yang pertama ialah apabila dia melafazkan perkara tersebut atau dia melakukan perkara tersebut dalam keadaan dia dipaksa bunuh. Dalam keadaan dia dipaksa bunuh. Sebagaimana yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Sebagaimana yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Di mana Ammar bin Yasir apabila dipaksa bunuh oleh musyrikin Quraisy untuk dia keluar daripada agama Islam, maka di hadapan kafir Quraisy dia kata bahawasanya okey, aku keluar Islam. Tetapi apabila dia pulang kembali kepada Rasulullah setelah dibebaskan, dia tanya perkara ini kepada Rasulullah. Maka turun ayat berkenaan dengan beliau. Maka di situ jelas bahawasanya orang yang dipaksa bunuh, paksa bunuh saja. Okey, hukum akidah ialah jika dipaksa bunuh. Paksa bunuh ni macam mana? Paksa bunuh ni diletakkan pisau kat tengkuk contohnya. Dia letak pistol kat kepala contohnya. Letak pedang belakang tengkuk contohnya. Memang nak bunuh. Yang tu baru dikira paksa bunuh. Kalau setakat potong kelingking, potong jari telunjuk, itu tidak boleh lagi dia ucap perkataan yang kufur atas dasar dipaksa. Hukum fiqh lain. Okey, ni dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Hatta kalau dipaksa bunuh orang lain, bukan diri dia, bini dia atau anak dia, dia tak boleh ucap perkataan yang kufur kerana bini dia yang kena paksa bunuh. Tak. Okey, hanya untuk diri dia. Dia yang dipaksa bunuh. Sebab tu Ammar bin Yasir, ayahnya meninggal syahid, maknya meninggal, Sumayyah syahidah. Tanpa dia mengucapkan perkataan yang kufur. Tapi apabila dia yang diancam bunuh, maka di situlah baru ada kemaafan dan pengecualian dalam syarak. Yang kedua ialah jika dia ucapkan perkataan tersebut dalam keadaan dia tidak tahu makna perkataan. Contoh jika dia pergi ke sebuah negara. Dia pergi ke sebuah negara, kemudian dia tanya pada kawan-kawan di negara tersebut, bagaimana nak tanya apa khabar kepada orang lain dalam negara tu. Kawan dia pun ajar satu perkataan yang makna perkataan tu sebenarnya adalah yang sebenarnya maknanya adalah makna yang kufur. Contohnya makna perkataan tu ialah aku murtad. Dalam bahasa tu, dalam bahasa negara tu. Dia pun pergi jumpa orang, dia pun cakap perkataan tu dalam bahasa orang tu, aku murtad. Dengan dia sangka bahawasanya perkataan tu maknanya apa khabar. Maka ini dikecualikan kerana dia tak tahu makna. Bukan tidak tahu hukum. Kalau orang tu jahil hukum, tapi dia tahu makna, dia jahil hukum. Contohnya dia caci Allah, tapi dia tak tahu hukum bahawasanya caci Allah murtad. Itu tidak dikecualikan. Meskipun dia tak tahu hukum, tetap juga dia jatuh murtad. Jika dia belajar atau ditegur, hendaklah dia mengucap balik 2 kalimah syahadah untuk dia kembali balik kepada agama Islam. Bila kita sebut tak tahu tu, tak tahu makna, bukan tak tahu hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika dia tersasul, dipanggil sabqul lisan. Jika dia tersasul, sabqul lisan. Kalau orang tersasul, ini ada satu kisah yang disebut oleh para ulama. Ada seorang lelaki ni, dia travel di padang pasir dengan unta dia. Dia travel di padang pasir dengan unta dia, kemudian dia tertidur, dia rehat, dia tertidur, dia terlelap. Bila dia terlelap, sedar-sedar unta dia hilang. Sedar-sedar unta dia hilang. Bila unta dia hilang, dia pun sedih. Dan dia takutlah. Unta hilang tengah-tengah padang pasir, bayanglah. Kita kalau kereta hilang tengah bandar pun kita rasa sedih, apalagi kalau tengah padang pasir. Maka dia pun doa, ya Allah, kembalikanlah unta. Dia sedih, dia menangis, dia doa pada Allah sampailah dia tertidur.
Kemudian dia tertidur kali kedua tu, dia bangun-bangun daripada tidur tu, dia bawah perut unta. Maknanya unta berdiri kan. Unta berdiri, dia duduk bawah perut unta. Maknanya unta memayungi dia lah. Oh, dia pun gembira lah sebab unta dia balik kat dia. Dia pun sebut, Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Dia kata, wahai Allah, engkaulah hamba-ku, akulah Tuhanmu. Dia tersasul lidah. Dia nak cakap, anta rabbi wa ana abduk. Engkaulah Tuhanku, akulah hamba-mu. Dia nak cakap yang tu. Tapi dia tersasul lidah. Okay? Bila tersasul lidah, dikecualikan daripada hukum. Dikecualikan daripada hukum. Sama macam yang telah kita jelaskan sebelum ni, isu. Bila seorang disebut Allahu Akbar, dia sebut Allahu Akbar. Okay? Dalam keadaan dia tak tahu makna akbar tu adalah gendang. Jadi disebut Allahu Akbar. Ada sebagai orang di azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan. Dia jahil makna. Dia tak tahu makna akbar adalah gendang. Ini kita tak boleh kata dia kufur, dia murtad, tak boleh. Kerana dia tak tahu makna. Okay, dia tak tahu makna. Tetapi kalau dia solat, dia takbir Allahu Akbar, meskipun dikecualikan daripada hukum murtad, dia tak murtad. Tapi solatnya batal. Solatnya tetap batal. Ini disebut oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah. Jadi setelah dia tahu, contoh macam yang ada dalam ni, yang ada dalam ni 54 orang ni, dah tahu makna akbar adalah gendang. Tak boleh dia sebut Allahu Akbar dalam keadaan dia tahu. Dalam keadaan dia dah tahu makna. Nanti bila kita dah habis bulan Ramadan, kita masuk hari raya pertama, kita pun takbir. Ya, orang Melayu punya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Sebagiannya dia nak berlagu, dia Akbar. Kalau dia tahu makna dan dia sengaja ucap, jatuh murtad. Kerana makna akbar adalah gendang. Maknanya dia kata Allah gendang. Tapi kalau dia dah tahu makna, tapi dia tersasul. Tersasul ni macam mana? Tersasul ni adalah contoh mak-mak lah. Bila dia nampak anak dia buat suatu benda yang bahaya, dia pun panggil anak dia, oh anak, ya Allah, Allahu Akbar. Contoh dia kata gitu. Dalam keadaan dia tak sedar. Dia tersasul. Dia tak niat pun, dia tak sengaja pun nak cakap Allahu Akbar. Dia tahu Allahu Akbar tu salah, tapi dia tersasul. Maka dalam keadaan ini dimaafkan. Tapi dia hendaklah sering melazimi benda yang betul. Janganlah dia jadikan kebiasaan, dah tahu salah, dia biasakan lagi. Itu boleh jatuh murtad. Hati-hati dalam masalah ni. Okey? Jadi, kalau orang tu tersasul, maka itu dimaafkan. Yang keempat, dikecualikan hukum ialah bagi orang yang dia itu menukilkan kalam orang lain dengan adat hikayat. Dia nukil kalam orang lain dengan adat hikayat. Apa makna dia? Contoh, dia dapat satu mesej. Okay, mesej WhatsApp ke, Telegram ke apa ke kan? Facebook ke. Dia nak share benda tu. Okay, dia nak share benda tu. Okay, kita kena ingat, hukum kitabah, hukum tulisan dengan hukum kalam, dua benda yang sama. Dua benda yang sama. Kalau tiba-tiba seorang tu dia cakap, aku adalah Allah. Tiba-tiba orang tu cakap, aku adalah Allah. Dengan sengaja dan dia sedar. Dia orang normal, sedar, dia cakap aku adalah Tuhan, contoh dia kata. Dalam Facebook, dia tulis dekat status Facebook dia, aku adalah Allah, contohnya. Okay. Kemudian kita terbaca status tu, kita pun share status tu pada orang lain. Forward lah, kalau dalam WhatsApp, forward contohnya. Kita forward perkataan tu kufur. Kita forward perkataan tu tanpa adat hikayat. Di sini hati-hati. Kita kena letak adat hikayat. Okey, adat hikayat ni contohnya apa? Contoh dia kata, qila. Dalam bahasa Arab, qila. Dikatakan, contohnya. Ya, ataupun dia kata, telah berkata orang ini. Dia berkata, contohnya. Ataupun dia telah berkata. Okey, contoh. Itu adalah adat hikayat. Maka, adat hikayat ni, jika disebut,
okey, telah berkata orang itu, telah berkata orang ini, maknanya dia nukil perkataan orang lain, bukan dia yang cakap. Tapi kalau dia tak buat adat hikayat, tiba-tiba kita dapat mesej daripada seorang tulis kat situ, aku adalah Allah. Maka hukum dia sebut aku adalah Allah ni tanpa adat hikayat. Dia sebenarnya nak forward mesej orang. Sebenarnya nak forward mesej orang, tapi dia tak datang ke adat hikayat. Di sini yang menjadi masalah. Maka para ulama kata hukum kitabah sama dengan hukum kalam. Maka lepas ni biasakan kita buat adat hikayat bila kita nak forward message yang kita tak pasti tentang perkara tersebut. Contoh forward masalah hukum hakam. Kadang-kadang hukum hakam ni ada orang bagi pendapat yang bercanggah dengan ijma'. Jadi kita nak forward, datang ke adat hikayat. Ustaz contohnya nak tanya hukum pada seseorang kan. Tanya pada ustaz lain contohnya, ustaz orang ni cakap begini. Kita pun forward. Boleh, tak ada masalah sebab itu adalah adat hikayat. Tapi kalau tak ada adat hikayat, dikhawatiri jatuh hukum tu ke atas kita, wal'iyadzubillahi ta'ala. Okey, jadi itu adalah perkara-perkara yang mengecualikan daripada kekufuran. Begitu juga kalau seseorang itu dia baru memeluk agama Islam. Dia baru memeluk agama Islam, seminggu, 2 minggu, baru memeluk agama Islam. Dan dia tak tahu sebahagian hukum dalam Islam. Contohnya dia tak tahu arak tu haram atau babi tu haram. Contohlah, kita kata contoh kan. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi dia meyakini bahawasanya arak tu adalah halal. Sedangkan dalam syarak arak adalah haram. Tapi kerana dia tak tahu tu pula kerana kejahilan, kerana dia baru masuk agama Islam. Ini dimaafkan. Ini dimaafkan. Tetapi kalau dia memang daripada kecil, lahir dalam keluarga Islam, membesar di negara Islam, penuh orang Islam keliling dia, umur 40 tahun dah, tiba-tiba dia masih meyakini arak tu adalah halal, ini tidak dimaafkan. Kerana apa? Kerana dia ada sekelilingnya orang yang memang hukum itu ma'lum minaddin bidarurah. Disebut ma'lum minaddin bidarurah ni maknanya diketahui dalam agama secara daruri. Para ulama pun tahu, orang awam pun tahu. Budak kecil pun kita tanya kat Malaysia ni, budak kecil yang kita tanya pun dia tahu arak tu adalah haram. Maka tidak boleh dijadikan alasan bahawasanya saya tak tahu arak ni haram. Saya tak tahu arak ni haram. Hati-hati. Ni nak bulan puasa ni lagi masalah. Sebahagian orang dia makan bulan puasa. Wal'iyadzubillah, dia buat perkara yang haram, iaitu dia makan di siang hari bulan Ramadan tanpa berpuasa. Kemudian bila orang pejabat agama datang, mentang-mentang dia keturunan mamak Muslim contohnya, ataupun mentang-mentang dia keturunan Cina Muslim, ataupun mentang-mentang dia keturunan orang putih, sedangkan dia agama Islam. Bila orang pejabat agama tanya, kenapa makan sehari bulan Ramadan? Saya bukan Muslim. Dia kata macam tu. Saya bukan Muslim, dia kata. Kerana nak melepaskan diri dia daripada ditangkap oleh penguatkuasa, hukumnya dia jatuh murtad. Dia jatuh murtad kerana dia sengaja mengatakan aku bukan Muslim. Wal'iyadzubillah. Hati-hati dengan masalah-masalah seperti ini. Kerana ramai orang yang dia tidak menjaga agama dia dengan cara yang dituntut oleh syarak. Dia tak nak belajar masalah ni. Bila dia tak nak belajar, maka bila dia jatuh murtad, itu adalah hukum ke atasnya. Hendaklah dia mengucap kembali 2 kalimah syahadah untuk kembali kepada agama Islam. Hati-hati, agama ni bukan perkara yang main-main. Agama bukan perkara yang main-main. Sebagian orang dia anggap agama ni adalah benda, dia anggap agama ni adalah benda tepi jalan je. Buat ikut suka hati, wal'iyadzubillah. Ada sebagian orang pelakon-pelakon yang berlakon perkara-perkara yang murtad, wal'iyadzubillah, hukumnya jatuh murtad. Kalau dia disuruh oleh pengarah untuk sujud pada berhala, sedangkan Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran dalam ayat ini, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kamu sujud kepada matahari dan juga bulan, begitu juga berhala dan selainnya. Jangan sujud. Kerana perbuatan itu jatuh murtad, wal'iyadzubillah. Tapi sebagian orang, aku sujud bukan aku niat sembah pun. Tidak disyaratkan niat sembah. Sujud pada berhala berarti engkau telah menta'zimkan berhala meskipun berlakon. Berlakon bukan pengecualian hukum.
Tapi ramai orang tak cakna masalah ni. Timbul pula isu-isu berkaitan dengan filem-filem. Contohnya filem Lepas Susu Terbang tu kan. Filem-filem yang mengetengahkan liberalism, pluralism, hurriyatul i'tiqad, kebebasan beragama dan sebagainya. Ini hati-hati para pelakon, kalau ada pelakon lah dalam kuliah kita ni, yang mendengar, hati-hati dalam masalah lakonan. Kalau dapat skrip yang berkaitan dengan agama ni, ingatlah bahawasanya Islam itu adalah mahal harganya. Nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala bagi ke atas seseorang adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Kalau kita hilang 100 pun rasa galat, sangat hilang RM100. Kalau kita motor kena curi pun rasa galat sangat. Kalau kereta kena curi rasa galat sangat. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati dengan masalah ni. Kalau harta dunia hilang daripada kita pun kita rasa galat nikmat dunia. Apalagi nikmat iman dan juga nikmat Islam. Peliharalah nikmat iman dan juga nikmat Islam ni dengan sungguh-sungguh. Pelihara sungguh-sungguh. Percakapan kita, perbuatan kita, keyakinan kita, kena jaga sungguh-sungguh. Dan malam ni insya-Allah kita sampai yang satu dulu, riddah fi'liyah dan qalbiyah. Nanti insya-Allah kita akan bahas pada sesi akan datang. Okey, soalan daripada Anissa. Kita dah jelaskan dah tadi. Jahil bukan pengecualian. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa. Kalimah la yara biha ba'sa daripada Nabi ini isyarat kepada orang tu jahil. Dia tak tahu pun kalimah itu kalimah kufur. Dia tak tahu pun bila dia ucapkan tu, oh rupanya kufur hukum dia. Sebab tu Nabi guna kalimah la yara biha ba'sa. Tapi Nabi kata yahwi biha finnar. Disebabkan perkataan itu dia dicampakkan dalam api neraka 70 kharifah, 70 tahun dalamnya. Maknanya khas untuk orang-orang yang tidak beriman. Ini menunjukkan bahawasanya jahil hukum bukan pengecualian. Jahil hukum bukan pengecualian. Sebab apa? Sebab at a first place, wajib dia belajar. Agama ni wajib belajar, fardu ain. Nabi kata apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sebab tu kita sering sebut mak, ayah, atuk, nenek, adik, kakak, abang, pakcik, makcik, kawan. Tolong tengok. Orang-orang yang kita sayang, adakah dia dah belajar ilmu fardu ain? Adakah dia dah belajar ilmu akidah? Kalau dia belum belajar, ajak dia datang belajar. Sebab apa? Sebab wajib untuk dia belajar dan wajib untuk kita ajak dia belajar. Wajib kita ajak dia belajar. Kerana apa? Apa yang dia nak jawab apabila Allah Ta'ala mempersoalkan kepada dia di hari akhirat? Kenapa tak belajar? Kalau dia dibicarakan di hari akhirat kelak sebagai seorang yang tidak beriman, kemudian ditanya kepadanya, bukankah perkara ini ada dalam kitab? Bukankah perkara ini adalah fardu ain? Kenapa tak belajar? Dia nak jawab apa dengan Allah? Dia jawab, ya Allah, kecualikanlah aku daripada hukum ni. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Dulu aku banyak tengok game. Dulu aku banyak tengok bola. Dulu aku banyak main. Dulu aku suka main game. Aku main sampai tak ingat dunia, ya Allah. Aku tengok movie sampai tak ingat dunia, ya Allah. Kecualikanlah aku daripada hukum. Dia takkan nak jawab begitu dengan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala bagi peluang banyak dalam hidup dia. Kita ni manusia, sebab tu Nabi sebut, Ightanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Bila kita dah mati, kita takkan kembali hidup balik. Bila kita dah mati tu, kita akan kembali hidup balik. Jadi hargai waktu hidup kita ni dengan perkara-perkara yang bermanfaat seperti mempelajari ilmu fardu ain. Jangan kita abaikan masa lapang kita sebelum tiba masa sempit. Waktu kita lapang ni duk sibuk buat benda-benda yang tak bermanfaat untuk akhirat dia. Bila dah tiba sempit, barulah nak cerita itu ini. Tak, wal'iyadzubillah. Waktu lapang ni kita gunakan untuk tuntut ilmu. Waktu senang kita guna untuk tuntut ilmu. Waktu kaya kita guna untuk tuntut ilmu. Waktu muda guna untuk tuntut ilmu. Esok dah tua, dah payah nak pergi majlis ilmu. Banyak alasan, tua lah ustaz, sakit pinggang, sakit kaki, sakit lutut, sakit itu, sakit ini. Tak nak pergi majlis ilmu. Masih lagi tak nak pergi majlis ilmu. Dulu waktu muda tak nak pergi majlis ilmu, waktu dah tua pun tak nak pergi majlis ilmu. Wal'iyadzubillah. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya pesan untuk diri saya dan juga diri antum untuk sama-sama kita malam ni malam nisfu Syaban, doakan
ahli keluarga kita, doakan mak ayah kita, doakan atuk nenek kita, doakan pakcik makcik kita, doakan kawan-kawan kita, anak-anak kita semuanya, supaya mereka ni belajar ilmu agama yang boleh menyelamatkan mereka sekurang-kurangnya daripada kekal dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Soalan Nur Syazwani tentang perkataan cemburu ni, okey, tentang perkataan cemburu ni, kalau terjemah itu sepatutnya tidak sepatutnya diterjemah sebegitu. Tidak sepatutnya terjemah sebegitu. Tapi jika dia dah buat terjemah itu, kemudian dia tidak memahami dengan makna infialat, perasaan. Kerana cemburu ni perasaan, sedangkan Allah Ta'ala maha suci daripada infialat. Maha suci daripada infialat, maha suci daripada perasaan. Perasaan bukan sifat Allah. Maka kalau dia dah terjemah tetapi tidak memahami perkara tersebut dengan perasaan, dengan makna perasaan, maka tidak dihukumkan murtad, tidak dihukumkan riddah. Okay, kena tengok apa yang dia faham dulu. Jadi masalah terjemah tu, dia kena tengok kepada apa yang dia faham bila dia buat terjemah tu. Sebab tu bila kita nak terjemah juga kita kena hati-hati. Terjemah hadis ataupun terjemah ayat Al-Quran, kita dah sebut dalam pengajian sebelum ni, jangan diterjemah secara literal. Kerana perkataan ataupun kalimah-kalimah yang agama ni tak boleh diterjemah secara literal, kerana akan membawa makna yang salah. Ukuran tak mampu melaksanakan hudud. Kalau dia tak mampu, yakni kalau contohnya macam kalau kita di Malaysia sekarang ni, kita terikat dengan itu, terikat dengan ini, terikat dengan itu, dan dia tidak mampu untuk melaksanakan, kalau dilaksanakan dia ditekan dan sebagainya, maka itu boleh jadi di antara pengecualian atau rukhsah, kelonggaran bagi dia untuk tidak melaksanakan. Tetapi kalau dia mampu melaksanakan, maka hendaklah dilaksanakan, wajib untuk dia laksanakan. Dan kalau dia tak laksanakan, dia berdosa. Dia berdosa besar. Kalau dia mampu laksanakan, dia tak laksanakan, dosa besar. Tapi kalau dia tak laksanakan kerana dia meyakini hukum hudud ni tak wajib laksana, itu baru jatuh murtad. Curang itu pilihan bukan takdir, dikata, maka boleh menyebabkan keluar dari Islam. Okey. Itu juga kena tengok apa makna dia faham. Apa makna dia faham. Kalau dia kata Allah Ta'ala tidak tetapkan orang tu untuk curang, kerana perkataan tu salah. Perkataan tu memang perkataan yang boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam. Tapi jangan kita cepat kita kata pada dia engkau telah kufur. Tapi tanya kepada dia apa dia faham. Kerana semua perkara berlaku di alam ini berlaku dengan takdir Allah. Berlaku dengan takdir Allah. Hatta satu pergerakan habuk yang berada di udara ni, la tataharraku dzarratun illa biidnih. Tidak bergerak suatu habuk di udara ni pun melainkan dengan ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir Allah, ketetapan Allah. Semua perkara berlaku dengan ketetapan Allah. Tak ada perkara yang tidak berlaku dengan ketetapan Allah. Maka kena tanya dia apa dia faham daripada perkara tersebut. Main colok depan tokong. Main colok depan tokong. Apa tujuan dia main tu? Main lah. Yang tu dia tak dikira sebagai kufur, sebagaimana hukum sembah, hukum sujud. Kalau sujud dekat depan berhala, niat sembah ke, tak niat sembah ke, tetap juga jatuh murtad. Orang murtad boleh dibunuh dan mayat boleh diberi makan untuk anjing. Salah tu. Tidak disebut dalam kitab. Dalam kitab sebut orang yang murtad atas khalifah wajib buat istitabah. Wajib minta dia supaya dia kembali taubat, diberi tempoh. Jika dia tidak bertaubat juga dengan kembali kepada agama Islam, maka khalifah yang jatuhkan hukuman bunuh. Khalifah yang buat hukuman bunuh ataupun wakil khalifah yang buat hukuman bunuh dengan cara memenggalnya. Untuk orang yang murtad dipenggal kepalanya. Darbul unuq bisaif. Dipenggal kepalanya dengan pedang.
dan jenazahnya ataupun mayatnya itu bukan diberi makan oleh anjing, bukan diberi makan kepada anjing, tidak. Dalam kitab sebut setelah dia mati, orang yang murtad ni setelah dia mati, dia tidak mewarisi, dia tidak diwarisi. Orang yang murtad ni bila dia dah mati, hartanya tidak diwarisi, dan jenazahnya itu tidak diuruskan sebagaimana urusan jenazah umat Islam. Maknanya tidak disolatkan, tidak ditanam di perkuburan orang Islam, iaitu jenazah orang yang murtad. Dan hartanya tadi jadi faid. Hartanya tadi jadi faid, iaitu harta yang diserahkan kepada Baitul Mal dan digunakan untuk maslahah umat Islam. Okey. Okey, Saudari Anisah, PDF kitab nanti kita ada sebenarnya, kena minta dengan admin. Minta admin masukkan dalam grup. Ada satu grup untuk kuliah kita ni, dan dalam grup tu nanti ada kita hantar kitab, insya-Allah. Ataupun boleh WhatsApp saya, ambil nombor saya, nanti saya hantarkan kitab, insya-Allah. Tu saya ada komen nombor saya, boleh WhatsApp nanti dan saya akan hantar kitab, insya-Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair. Kita jumpa lagi sesi akan datang untuk kita bahas riddah fi'liyah dan riddah qalbiyah. Maka insya-Allah kita buat doa sikit pada malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin tahal amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana syu'unana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. اللهم يا حي يا قيوم اغفر ذنوبنا اغفر والدينا اغفر ذنوبنا اغفر والدينا ولعامة المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من الأقوياء، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم أمتنا على الإيمان، اللهم أمتنا بحسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة نصف شعبان يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا جنة الفردوس الأعلى مع الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Maaf. Syukran. Syukran.